kita bersama dengan kita, wajiblah kita untuk menjaga kehormatan kita. Cuma zaman sekarang ni adalah masa yang mencabar. DJ Syafiq kan, kita terdedah dengan media sosial, kita terdedah dengan telefon bimbit dan sebagainya kan. Digunalah telefon bimbit kita dengan sebaik mungkin. Dan yang keempat, apa yang dikatakan oleh Imam Qurtubi, iaitu kita dah naik dah jambatan. contohnya suami kita sediakan kelengkapan kan? keperluan dalam rumah, dia bagi kereta, dia bagi apa sahaja, kita jaga sebaik mungkin. Kalau orang luar nak masuk, kita awak dulu dekat suami kita kan. Cerita dulu dekat suami kita. Mungkin tertanya-tanya, wanita soleh ni untuk yang nak berkahwin je ke? Habis tu yang tak berkahwin ni macam mana kan? Tahun lepas tu sikit tu tahun tu. Jadi yang tak berkahwin lagi, kita sebagai perempuan ni sangatlah mudah untuk kita nak masuk syurga sebenarnya, DJ Syafiq. Berbeza dengan lelaki. Lelaki ni Allah akan tanya banyak benda. Tetapi berbeza dengan wanita. Yang pertama, kalau bagi yang dah berkahwin, dia wajib mentaati Allah dan Rasul dan juga suruhan suaminya. Dan yang bagi yang tidak berkahwin, ataupun bagi yang wanita-wanita yang bujang di luar sana, perempuan di luar sana, kita mentaati Allah dan Rasul dan juga apa yang ibu ayah kita ajari kita, bagi bimbingan kepada kita kan. Kita ada juga ayah yang boleh kita perlu patuhi apa sahaja yang mereka sarankan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah, kupasan kita hari ini adalah berkenaan tentang aurat. Ada orang kata dekat saya, DJ Syafiq, alah, orang perempuan yang tutup aurat tu belum tentu masuk syurga. Macam-macam kita pula. Kan. Tapi kita nak ni atas ke? Kita nak tak tunggu ke tu. Kita masuk syurga. Itu lah dia kata. Tapi saya tertarik dengan satu kata-kata yang dinyatakan oleh Buya Hamka. Apa yang Buya Hamka kata kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan? Wanita yang tutup aurat belum tentu dijamin syurga, tapi dia berusaha untuk menjadi ahlinya. Kan? Jadi kalau kita nak masuk syurga, salah satu syaratnya Allah kata wajib bagi kita orang perempuan untuk menutupi aurat kita dengan baik. Jadi hukumnya wajib kita tutup aurat mengikut mazhab Imam Syafi'i, seperti Allah sebut dalam surah An-Nur ayat ke-31. Allah tegaskan kepada kaum muslimah agar memakai hijab. Lelaki tak perlu pakai hijab, hanya menutupi pusat sehingga lutut. Berbeza dengan orang perempuan. Orang perempuan kena tutup seluruh tubuh badannya kecuali muka dan telapak tangan sahaja. Terutamanya kepada lelaki ajnabi lah kan, pada kawan-kawan sekerja dekat ofis kan, ataupun kawan-kawan Afia menara tu. Kuliah, menara main badminton sekali, kawan-kawan yang kita duk pilih makan sekali. Lelaki yang ajnabi ni yang cantik kan? boleh berkahwin, wajiblah kita menutupi aurat dengan baik. Ada satu ketika yang dinyatakan oleh sebuah riwayat oleh Abu Daud daripada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Asma binti Abu Bakar, iaitu anak anda kepada Sayyidina Abu Bakar, pernah berkunjung ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengenakan pakaian yang nipis dan jarang. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpaling kepadanya. Maknanya Asma ni datang ke rumah Nabi dalam keadaan yang jarang lah, dan tapi Nabi berpaling. Lalu Nabi berkata apa? Wahai Asma, sesungguhnya orang perempuan apabila sampai umur haid ataupun balik, tidak boleh dilihat padanya tubuhnya kecuali ini dan ini. Maknanya Nabi waktu tu Nabi respon secara tunjuk dekat tubuh badan Nabi. Nabi bagi isyarat wajah dan juga tapak tangan. Jadi orang perempuan yang saya kasihi semuanya, ibu bapa yang ada di luar sana, balik kalau anak kita nak keluar hujung minggu kan, bila cerita tentang tutup aurat ni, bukanlah nak kena pakai jubah punya masa kan, dia cakap pakai tudung sampai ke lutut, tapi tak ada etikanya yang mana sedap memandang. Kalau pakai menutupi semua sampai tidak nampak kekemasan seorang wanita muslimah pun tidak digalakkan juga. Jadi lepas ni, mari kita lihat aspek yang
macam mana. Jadi kita tengok lepas ni, insyaAllah. Saya kembali kepada DJ Syafiq, silakan. Ya, insyaAllah. Itu dia kan Ustazah, hebatnya Islam itu memelihara daripada setiap aspek kan. Daripada sekecil-kecil isu tentang manusia itu, umatnya, sehinggalah sebesar-besar isu, masya-Allah. Tambah-tambah apabila melibatkan tentang roh diri kan, ada juga penjagaan hak-hak wanita, semua itu juga tertulis dan juga dipandu oleh Islam. Hebat sungguh ni kan. Kita rasa beruntung dan bersyukur sangat-sangat sebab menjadi umat Islam yang sentiasa berada dalam circle yang sangat-sangat Allah sayang dekat kita. Masya-Allah. Okey, kita akan bincang lagi Ustazah selepas ni bagaimana pula dengan aspek yang perlu dijaga. Kita nak berehat seketika Ustazah dan kita akan kembali selepas ni. Dan untuk anda kekal berada di platform media sosial kita, like, komen, share untuk terus dapatkan lagi manfaatnya. Okey, kembali selepas ni, berehat seketika. Sesungguhnya kecintaan, kerinduan dan kenangan terhadap junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bahagian yang tak pernah lekang dari kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Memang begitulah perintah Allah Ta'ala untuk mencintai kekasihnya ini dengan sepenuh jiwa raga. Dan demikian itulah yang berlaku dalam kehidupan para sahabat salafus saleh, awliya dan salihin. Moga Allah meridai mereka sekalian. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa junjungan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Maksudnya, tidaklah sempurna iman setiap orang darimu hinggalah dia mencintaiku lebih dari cintanya kepada bapanya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis bahawa ada seorang sahabat datang menghadap junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengadu dengan katanya, "Ya tuanku, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih kucintai dari anak isteri dan hartaku. Sesungguhnya bila aku terkenangkanmu, aku tak mampu sabar menahan rindu hingga aku datang dan memandang kepadamu. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku terkenang bahawa kita akan mati meninggalkan dunia ini. Maka tahulah aku bahawa di akhirat nanti dirimu akan diangkat Allah untuk bersama Gimana ni Fiman? aku. Jika aku masuk syurga sekalipun tidak dapat bertemu denganmu." Dari sebab pengaduan itu, Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ke-69 dari surah An-Nisa. "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Mafhumnya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan dah kita dah turun dah tadi ni, kita naik tadi jabatan lah. Nikmat kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka itulah teman-teman yang baik. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Abi, lepas tu kita pergi mana pula? Di rumah Tok Abah Zaini. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda boleh. akan ke udara di Radio IKIM. Tengok dengan adik www.ikim.my dan HD Rohan Radio. Terdapat juga Mana yang ambil dah hari ni? mengenai personality inspirasi Euforia Islam. Radio IKIM inspirasi Euforia Islam bersama Tengok OPP saja, tengok OPP saja, tengok OPP saja. betul sekarang di YouTube dan juga di Facebook juga. Kita nak sama-sama lagi perbincangan oleh manfaat ini bersama-sama dengan Ustazah Berfikah Mahmud. Alhamdulillah, dan kita nak dapatkan lagi Ustazah tentang perkongsian tajuk kita yang mana sangat penting, sangat bermanfaat. Kita faham tajuknya sama sedap, menutup bukan membalut. Isu ini kita pun kena faham dari segi lelaki maupun perempuan. Okey, sebab orang lelaki pun kena tahu apa yang patut dijaga, mana yang haram ni. Kadang-kadang kita terkejut ilmu kan kita. Dan kita pun dah tahu itu jaga elok-elok, kita pun nak tengok sesuatu, nak tengok sesuatu, nak tengok ini, dan itu bila jaga semuanya akan jadi cantik elok saja. Masya-Allah, itu dalam Islam sangat memelihara daripada pandangan dan juga apa sahaja
berkaitan dengan manusia supaya malu kita pun terpelihara. Ustazah, kita nak tahu apa aspek-aspek yang perlu dijaga pula tentang isu aurat ni. Silakan. Terima kasih Adi Syafiq. Terima kasih semua yang masih setia dengan FM Subhanallah. Baik, bila sebut tentang ni ada orang dia rasa macam ada banyak tu. Dia sebenarnya jangan sudah jadi Islam melarang boleh kita nak berkumpul. Maka kita ada tudung dan sebagainya, tidak melarang untuk tetapi Islam mengajar kita untuk berfashion yang baik kan? Agama kita tidak menuntut untuk kita jadi yang sempurna, tetapi Allah mahu kita jadi orang yang berusaha untuk menjaga orang. Ya memang kita tak mampu nak jadi orang yang sempurna kan? Tapi sekurang-kurangnya kita berusaha nak menutupi aurat kita dengan senarai baik. Jadi tuan-tuan pendengar sekalian yang dirahmati Allah di luar sana kan? Yang pertama sekali dalam aspek menjaga aurat, menutupi aurat ini memakai pakaian yang tidaklah menjolok mata kan? Contohnya kita nak pergi Afinah Hanim. kita nak pergi ke tempat kerja, kita nak pergi ke sekolah, nak mengajar dan sebagainya kan? Boleh kita tanya suami kita, abang ini okey? Saya pakai baju macam ni okey tak? Kita tanya suami kita kan? Kan nanti dia kata tak okey, kita jangan tarik musuh. Sampai dah. Kalau dia improve kita kan,